A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan juga saya muliakan pengerusi serta ahli jawatan kuasa unit Mubalighat Jais, Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Selangor. Yang saya muliakan datuk-datuk, datin-datin, seterusnya tuan-tuan dan juga puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan juga muslimah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke seminar meraih sejuta barakah, inspirasi daripada surah Al-Mulk ini akan menjadi penyebab untuk Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita. Ia akan menjadi penyebab untuk Allah Subhanahu wa taala memakbulkan segala doa-doa tertangguh kita. Dan ia menjadi penyebab untuk Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita semua di dalam senarai daftar bakal ahli syurga sekeluarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bercerita panjang hari ini tentang keberkatan hidup berdasarkan surah Al-Mulk, saya nak memohon maaf awal. Hari ini saya tak berapa sihat. Jadi orang cakap tenaga dia tu 50%. Saya demam teruk baru-baru ni. Dan pagi ni ingat dah hilang tapi masih ada lagi. Patutnya saya berdiri tapi rasanya tak lagat rasanya. Izinkan saya duduk boleh ya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, I will try my best insya-Allah untuk menyampaikan sirrun min asrarillah, rahsia-rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan dan puan-puan semua ada buku nota tak? Ada tolong angkat buku nota dia. Saya tak angkat sebab saya tak ada buku nota tu, tapi tak apalah, kita faham sama insya-Allah ya. Ada tak lagi yang tak dapat? Ada tak? Apa yang tak dapat nanti dia orang akan cetak insya-Allah ya. Nanti cuba dapatkan, kalau dah ada nanti cuba dapatkan insya-Allah supaya kita tidak tertinggal dengan apa perbincangan kita pada pagi hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan bercerita tentang surah Al-Mulk. Surah yang sangat-sangat luar biasa, surah yang bererti tentang kerajaan. Tetapi sebelum kita bercerita panjang, saya ingin menerangkan dahulu tentang perbahasan kita pagi ini, dia menjurus ke arah mana. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Sebab mungkin apabila kita bercerita mengupas tentang Al-Quran ni, ramai yang melihatnya seperti kelas tafsir. Betul ke tidak? Untuk makluman, pagi ini bukan kelas tafsir. Dah terperanjat dah. Ya, bukan kelas tafsir. Sebab apa bukan kelas tafsir? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok dekat depan ya. Saya nak clearkan dahulu tentang fokus kelas kita ataupun seminar kita pada pagi ini, supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terkeliru tentang buah yang akan kita dapat. Sebabnya expectation kita bila kita datang ke seminar seperti ini berbeza-beza. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang datang, saya nak bagi analogi ya. Ada yang datang mungkin pagi tadi dia fikir dia akan dapat buah durian, contoh ya. Ada yang datang mungkin dapat buah mangga. Ada yang datang mungkin dapat buah apa lagi? Buah manggis sebagai contohnya. Jadi hari ini saya nak bagi tahu ya, yang kita jual hanya buah apple saja. Nampak tak? Takut nanti saya nak buah durian tapi tak dapat. Ya, kita nak bagi tahu dahulu jualnya buah apa tuan-tuan dan puan-puan? Buah apple saja. Tapi ini analogi, kan jangan salah faham ya. Kan dia cari kat luar, mana apple ustaz nak bagi tu tak ada tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik. Maksud saya begini.
cuba memahami Al-Quran. Selalunya relationship kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran terbahagi kepada 3. Tuan-tuan dan puan nampak kan dekat situ ya? Yang ni tak ada dalam nota tuan-tuan dan puan, tolong salin bagi mereka yang ada pen dan juga pensel ya. Pertamanya, ramai di antara kita apabila mereka cuba memahami Al-Quran, cara hubungan mereka, alhamdulillah banyak perompek dia bagi ya. Alhamdulillah ya. Cara hubungan kita tuan-tuan dan puan, yang pertamanya adalah academic relationship. Apakah maksud academic relationship? Maksud academic relationship ini tuan-tuan dan puan-puan, bila dia cuba fahami satu-satu surah, cuba fahami satu-satu ayat, mereka banyak tengok dari sudut technicality, dari sudut contohnya lah tafsir dia, dari sudut lugah bahasa, dari sudut asbabun nuzul dia, apa teknikal tuan-tuan dan puan-puan. Dia cuba tengok tentang apa pandangan ulama tentang ayat ini, apakah pandangan sahabat tentang ayat ini, apakah pandangan hadis mungkin yang menyokong tentang kefahaman ayat-ayat ini. Semua ini kita sebut sebagai apa? Academic relationship, ataupun bahasa mudah yang kita faham, tafsir tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuba tengok perincian tapi dari sudut teknikal dia. Ini merupakan satu relationship yang menjadi yang banyak diamalkan oleh sebahagian besar kita apabila cuba memahami dan juga berinteraksi Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, dinamakan sebagai spiritual relationship. Spiritual relationship ini seperti yang ustazah kita sebutkan tadi. Ramai orang kita bila dia baca Quran, dimensi relationship dia ni, mereka ni rajin baca Quran, tiap-tiap pagi baca Quran, mereka ada masuk kelas tadarus dan sebagainya, tetapi fokus mereka masuk tu apa? Spiritual. Apa maksud spiritual? Mereka baca Quran, yang mereka nak ambil adalah apa? Pahala dan juga berkat. Ini spiritual tuan-tuan dan puan-puan. Kan ramai orang kita sekarang macam tu, dia baca Quran, dia nak dapat pahala, betul tak? That's why ada ramai orang baca Quran, dia tak faham tapi dia tak kisah. Betul tak tuan-tuan dan puan? Sebab dia tahu yang saya nak ambil apa? Pahala. Yang saya nak apa? Dalam hidup saya biar ada berkat. Sebab saya mulakan hidup saya dengan menyebut nama Allah, membaca ayat Al-Quran. Itu nombor 2. Sekali lagi saya katakan, perkara ini bukannya ada salah ataupun betul. We are talking about tentang bagaimana approach orang kita dengan Al-Quran. Baik, yang pertama tadi apa nama dia tuan-tuan dan puan-puan? Academic relationship. Ini yang banyak kita belajar kat kelas tafsir. Ada yang attend kelas harfiah. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa attend kelas harfiah? Tuan angkat tangan. Kelas harfiah ada tak? Yang attend sekali lepas tu tak datang-datang lagi tu. Kan tahu dah kan, dia cepat bencen. Kelas harfiah ni cepat bencen. That's why saya pernah buat kelas harfiah, tapi sekarang saya pun dah bencen. Sebab mula-mula datang macam ni lah 800 orang kan. Kelas kedua berapa orang? 8 orang kan. Dia nak menghafal huwa humahum yahumahuna tu dia dah berbelit. Betul tak kan? Lepas tu nak apa tasrif fi'il madhi mudhari amal dah rasa berasap kepala dia kan. Never mind, it's okay. Baik. Second, spiritual, seperti yang saya katakan tadi. Ramai baca nak dapat pahala, nak dapat berkah. Baik. Nombor 3 kita panggil sebagai personal relationship. Personal relationship ini tuan-tuan dan puan-puan, dia sangat mudah. Mereka bila baca Quran, bila tengok suatu surah, bila dia baca satu ayat, mereka hanya ada satu soalan dalam minda mereka. Apa soalan tersebut? Saya tulis dekat sini ya. Ini orang yang personal tuan-tuan dan puan-puan. Soalan dia adalah WIIFM. Pernah dengar tak tuan-tuan dan puan-puan? Tak pernah dengar, salin je lah, tak apa kan? Ni dalam kitab tafsir memang tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Beritahu awal. Sebab dia cerita dia bukan tafsir ya? Dia cerita dia personal. WIIFM maksudnya adalah ini orang Shah Alam cakap, what is it for me? WIIFM itu maksudnya apa? What is it for me? Kalau belajar Quran dengan sini memang agak pelik sikit, minta maaf ya. Apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan? Orang-orang yang bila mereka baca Al-Quran, mereka dalam minda mereka hanya fikir macam ni. Bila baca satu ayat, dia fikir ayat ni macam mana saya nak implement dalam hidup saya. So simple. Ayat ni Tuhan nak bagi tu apa kat saya?
Apa yang saya dapat bila saya baca ayat ataupun surah ini? Apa lagi dimensi-dimensi dalam kehidupan sekarang, dalam kehidupan saya sekarang yang masih belum ikut lagi ayat-ayat ini? Apa lagi yang saya kena baiki dalam kehidupan saya, dalam kehidupan anak saya, dalam kehidupan mungkin suami saya, dalam kehidupan isteri saya, yang saya perlu betulkan supaya dia selari dengan surah yang saya baca sekarang, yang kita sebut sebagai zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Mereka betul-betul nak menjadikan ayat Al-Quran sebagai hidayah. Apakah itu hidayah? Hidayah ni orang Shah Alam cakap mudah, guidance. Guidance. Bila Tuhan cakap A, terus saya nak buat benda tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya cara relationship sahabat dengan Al-Quran nombor 3, personal relationship. Bila mereka jumpa bila mereka dengar ayat-ayat tentang cerita pengharaman arak, betul tak? Pernah dengar kan? Dengar ayat arak diharamkan, yang tengah minum tu terus dia campak. Mereka hanya berfikir macam mana saya terus nak amalkan ayat ini dalam kehidupan saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak rasa Quran ni mudah faham, mudah amal, kita kena upgrade kita punya approach relationship kepada nombor 3. And then kita akan rasa Quran sangat mudah. Kita akan rasa Quran ni betul-betul menuntun, membantu kita. Kita akan dapat rasa Quran ini benar-benar useful. Kalau tidak, selama itulah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dah macam-macam kelas tafsir kita pergi, dah macam-macam kata-kata ustaz kita dengar, dah banyak dah kitab-kitab tafsir kita baca, tapi masih kita rasa macam confused. Confused, apa maksud confused ni apa? Kita dah dengar macam-macam pentafsiran tentang ayat Al-Quran, but we still don't know how to put this ayat in our real time life. Macam mana nak letak ayat itu dalam situasi kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk makluman seminar pagi ini kita akan bahaskan surah Al-Mulk bukan ikut dimensi nombor 1, bukan ikut dimensi nombor 2, tapi ikut dimensi nombor berapa tuan-tuan dan puan-puan? Nombor 3. Supaya nanti tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah, bila saya dengar ayat ni dalam surah Al-Mulk, dah tahu apa nak baiki dalam hidup, apa nak buat lepas ni, apa to do list. Tu perkataan to do list, apa lagi benda yang kita kena baiki dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita ini benar-benar seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan dan puan-puan juga tahu bahawa Al-Quran ini sebenarnya cerita dia ada ayat dia 6,236 ayat. Betul tak tuan-tuan? Walaupun banyak ayat, walaupun banyak cerita, walaupun banyak tema, tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dah sihat kan ni, bila tiba bangun ni kan, dah sihat kan, saya lebih suka berjalan sebenarnya kan? Doakan kita ada energi insya-Allah. Sebenarnya ayat Al-Quran yang begitu banyak itu, tema dia tidaklah banyak sangat. Saya nak bagi tu tema dulu, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Ayat Al-Quran sebenarnya tema dia ada 3 je. Tema ni tuan-tuan dan puan-puan saya dah share dalam seminar Al-Quran di Hatiku. Siapa dekat sini pernah attend seminar tu? Tolong angkat tangan kalau pernah. Ya Allah, tak ada. Kita dah buat berpuluh-puluh kali seminar tu, dah tak ada. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita dapat seminar, dapat attend, saya beritahu ya. Tema Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan, dia punya akronim ni 3, ASK. Saja tulis besar dia belakang, nampak? Belakang nampak tak? Very good, thank you very much ya. Salin ya tuan-tuan dan puan-puan. Tak nampak? Aduklah depan, senang ya. Baik, minta maaf dua gurau dia pagi ni ya. Masa dia sangat tidur pula kan ya. Baik. Al-Quran ni ada banyak cerita, banyak tema. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham Al-Quran ini cara dia tulis agak berbeza dengan cara buku orang kita tulis. Orang kita kalau tulis satu tajuk, dia akan cerita semua tentang tajuk tu. Betul tak tuan-tuan dan puan? Sebagai contoh, saya nak bagi contoh. Kalau kita buat satu karangan, nama tajuk karangan tu Lembu Betina. Bahasa Arab dia apa? Baqarah kan? Kalau orang lah yang nulis, mesti A sampai Z cerita lembu, betul tak? Daripada tarikh lahir lembu tu sampailah cara dia meninggal ke dalam garang lori, betul tak?
Yes, macam mana dia meninggal bila dia kahwin, atau dia cerai, dia kahwin lagi, anak ada berapa ramai, betul tak? Itu cara orang kita tulis tuan-tuan dan puan. Macam nak perah susu, whatever lah, cerita lembu betina. Tetapi bila kita baca Al-Quran, Al-Quran ni lain sikit, tajuk lain, cerita dalam lain, betul tak? Kalau kita buka surah Al-Baqarah, nama maksudnya apa? Lembu betina. Itu merupakan surah paling panjang, 2 juzuk setengah dia punya panjang dia. Cerita tentang lembu 2 muka surat dia. Bayangkan. That's why orang bila baca Quran, disebabkan mereka tak nampak perkara tersebut, cara Allah SWT sampaikan Quran tu agak berbeza dengan cara kita faham buku. That's why kadang-kadang kita lost tuan-tuan dan ya. That's why hari ni saya nak bagi tu tema. Tema dia ada 3. A, yang pertama Allah, salinnya dah tuan-tuan. A maksudnya apa? Allah. S maksudnya sirat. Ya, saya tak tulis kalau tak nampak. Saya sebut tuan-tuan salin. S maksudnya apa? Sirat. Tulis dulu, nanti saya tegang. K maksudnya kiamat. Ya, sekali lagi. A, Allah. Ya. S, sirat. Sirat yang pagi tadi kita baca tu, siratal lazina an'amta alaihim tu. Dah ya. Kemudian K kiamat. K. Ya, sama macam pasal sahab dia kata pergi. Oh, buku. Oh, sorry buku. Okey. Apa tadi ya? Okey, sorry buku dah habis ya. Okey, boleh kita teruskan? Boleh ya. Baik. Al-Quran ini sebenarnya mula-mula dia nak cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ini nak kenal Allah, tapi medium dia tu perlu dia disampaikan. That's why kalau kita baca Al-Quran ada banyak cerita tentang Tuhan. Contoh yang paling obvious, tuan-tuan dan puan, ayat pertama cerita Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau you nak buat kerja, you mesti start niat kerana I. Saya banyak guna bahasa mudah ya tuan-tuan dan puan. Boleh ya? Saya tak guna bahasa orang cakap macam ustaz-ustazah sangat, sebab kita mudah faham insya-Allah ya. Tuhan kata kalau you nak buat anything, you mesti start dengan sebut nama I. Kemudian kita pun tanya, kenapa nak sebut nama Allah? Lepas tu Tuhan bagi tu jawapan, sebab selama ni you tak perasan yang I jaga you, kehidupan you ni dengan cara jagaan tu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul tak? Dengan penuh kasih, penuh sayang. Apa maksud penuh kasih, penuh sayang tu? Mudah je. Pagi tadi you sembahyang subuh pukul 7.30 kan? Sembahyang subuh gajah kan? Walaupun you sembahyang subuh 7.30, I senang marah tau, tapi I still bagi you kehidupan. Kaki you tak sakit pun, you boleh datang kat sini dah tak bayar RM10, tak makan 3 kali tambah ke belakang. Nampak tak? Ni contoh, jangan marah kan? Ya. Maknanya macam ni, kita ini kadang-kadang banyak buat salah, banyak buat silap, betul tak tuan-tuan dan puan? Tetapi sebab Tuhan ni sayang kita, dia still tak marah kita lagi. Dia bagi lagi banyak nikmat. Perasan tak? Lagi banyak ada setengah orang, lagi banyak buat salah, lagi banyak pula nikmat dia dapat. Betul tak? Itulah maksudnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada banyak ayat Quran cerita macam tu. Contohnya Qul Wallahu Ahad, ayat kursi, surah Ar-Rahman. Kalau tuan-tuan dan puan nak kenal macam mana Tuhan sayang kita, kena baca surah Ar-Rahman. Nanti sebenarnya lain lah kita buat ya. Kalau kita nak tahu macam mana Tuhan kayakan kita, kena baca surah Al-Waqi'ah. Ni nak bagi tahu ya. Kita ada buat seminar surah Al-Waqi'ah, tapi kita tak tahu bila kita akan buat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, surah Al-Waqi'ah ni banyak cerita tentang kekayaan kan, betul tak? Bila kita baca, tak ada pun kita jumpa tips macam mana nak dapat duit 10 juta, betul tak? Tak jumpa. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya Tuhan nak cerita benda kaya lain dalam surah tu. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, ambil tarikh ni 25 hari bulan 12 tahun ni ya. Tahun ni 25 hari bulan ya. Buka TV 9, 7 pagi, rancangan Tanyalah Ustaz. Ada seorang ulama besar yang akan bercerita tentang apakah maksud kekayaan dalam surah Al-Waqi'ah. 25 hari bulan punya sasaran. Nama ulama besar tu Syekh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Asraf Ayub Al-Hafiz.
perut dia besar tuan-tuan dan puan ya. Gurau dah lah marah ya. Saya ni kalau bagi ceramah macam itulah. Hari Rabu itu kita baru rekod tengoklah ya. Kalau nak tengok tentang Maulidur Rasul 12 hari bulan kan. 12 hari bulan rancangan yang sama 7 pagi saya bercerita tentang apakah hadiah yang Rasul terima, yang Rasul sampaikan kepada kita, iaitu Al-Quran. Rancangan Tanyalah Ustaz, tengoklah sebab kita berakam hari Rabu hari itu kalau tuan-tuan dan puan nak tengok, insya-Allah. Baik, kita sambung. Yang keduanya, Al-Quran bercerita tentang sirat. Sirat ni maksudnya jalan lurus, betul tak? Kita tiap-tiap hari minta benda sama. Jalan lurus ni maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan. Macam mana kita nak navigate kehidupan kita sekarang supaya dia betul-betul elok jalan lurus sampai ke destinasi dia. Destinasi dia apa? Apa? Maksudnya syurga. Ya, destinasi ke apa? Syurga. Macam mana kita nak navigate kehidupan supaya sampai ke syurga? Dia perlukan jalan yang lurus, ya. Itu yang kita ceritakan. S ni maksudnya lifestyle, mudah saja tuan-tuan dan puan. Cara hidup kita, macam mana kita nak navigate supaya ia sentiasa selari dengan kehendak-kehendak jalan lurus. Semua cerita dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan. Dan nombor 3 K ni cerita tentang kiamat. Kiamat ni selalu saya kata kampung halaman. Kampung kita kat situ tuan-tuan dan puan. Rumah yang kita duduk sekarang tu walaupun freehold, tapi selama-lamanya ke kita duduk? Tak, dia tempat singgah je. Betul tak? Kampung halaman kita kat hari kiamat tu. Dan hari kiamat tu ada 2 stesen ya tuan-tuan dan puan. Syurga ataupun neraka ya. Kita punya nenek moyang kita dulu duduk kat syurga ke neraka? Siapa yang nenek moyang kita? Nabi Adam ya. Kita pun begitu ya. Untuk nenek moyang kita daripada syurga, kita harap kita ini anak cucu Adam insya-Allah akan sampai ke syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan Allah ini sayang kita, Allah turunkan panduan guideline tau. To-do list. Macam mana cara nak mudah masuk syurga. Apa nama kitab guideline panduan dia tu? Yes, dan hari ini kita cuba nak tengok di dalam surah Al-Nur. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah SWT ya, itu antara part tentang personal relationship. Macam mana cara mudah untuk kita approach Al-Quran, and then how we know macam mana nak put setiap ayat itu di dalam situasi kehidupan kita sekarang. Dan untuk itu, untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi hadiah ni. Siapa nak hadiah? Tuan kat tangan. Nak kan? Macam tak nak hadiah orang ni kan? Ya, hadiah ni tuan-tuan dan puan-puan. Ibu percuma. Al-Quran Kitidak. Ya. Buku ni tuan-tuan dan puan-puan merupakan buku yang saya tulis cerita tentang 21 formula, 21 cara macam mana nak lebih mudah faham Al-Quran ikut term personal relationship tadi tu. Kalau kita baca tafsir, itu banyak cerita tentang term yang pertama, iaitu akademik. Tapi yang kita cerita term ketiga. Ada 21 teknik yang selama ini saya sentiasa buat. Dan bila saya selalu buat ketika baca Quran, saya rasa Quran ni sangat-sangat attached dalam kehidupan. InsyaAllah ya. Tuan-tuan kalau nak dapat cara dia, tolong SMS Quran kat nombor yang kita bagi tu. Nanti kita akan bagi tahu link download dia secara percuma. Ni ebook ya tuan-tuan dan puan-puan, kena download. Siapa yang tak tahu download, mudah je. Nanti cucu balik rumah tu suruh dia buat. Orang-orang sekarang pandai benda-benda tu. Cakap dia dengan cucu, ni kau pergi download benda ni, nanti kau print, nanti bagi kat nenek. Settle problem tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu cara dia insya-Allah. Downloadkan nombor tu. Baik, mari kita teruskan. Surah Al-Nur, latar belakang dia. Ia merupakan surah yang terdiri daripada 30 ayat. Panjang dia 2 muka surat setengah. Dia terletak di awal juz 29, muka surat 562. Kalau nak ikutkan dari sudut Makkiyah ataupun Madani, ia merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang turun di Mekah.
Dia ada banyak nama lain. Tabarak, Munjiyah, Mani'ah, ya. Turun pada tahun keempat ataupun kelima kenabian. Dan surah ini ramai orang kita amalkan sebab kita percaya ia ada fungsi khusus yang disebutkan oleh Rasul. Ada kan hadis dia dalam buku kita, tuan-tuan dan puan baca ya. Saya hanya sikit je, saya baca sikit saja. Mani'ah dan juga Munjiyah. Surah ini dia ada power boleh selamatkan orang yang li sahibiha. Sahib ini maksudnya orang yang sentiasa geng dengan dia. Dia bukan kadang-kadang, tak. Yang always keep reading every day surah Al-Mulk, dia bersahabat. Sahib ni sahabat, tuan-tuan dan puan. Orang yang bersahabat dengan surah Al-Mulk, nanti masa masuk dekat kubur, kalau orang ni susah, surah Al-Mulk akan datang. Surah Al-Mulk akan cuba berjidal. Berjidal ni maksudnya dia akan pertahankan kita macam peguam bela. Tu peguam bela kan? Dia akan pertahankan kita sampai malaikat yang nak seksa tu, malaikat pun give up, dia tak nak seksa kita. Itu dia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yal mani'ah, yal munjiyah, tunji qari'iha min azabil qabri. Surah Mulk ini manfaat dia apa? Mani'ah, dia boleh menghalang. Dia boleh jadi munjiyah, penyelamat. Tunji qari'iha, dia akan selamatkan para pembacanya dari terkena daripada azab kubur. Disebabkan itu Rasulullah SAW, manusia yang tak ada dosa, manusia yang confirm masuk syurga, bahkan manusia yang confirm takkan diazab dalam kubur, still Rasulullah SAW sebelum tidur tiap-tiap hari baginda akan baca apa? Surah Sejadah dan juga surah Al-Waqiah dan juga surah tiga kul. Yang kita ambil banyak yang mana? Dan 3 kul kan dah agak dah kan. Lepas ni upgrade lah sikit tuan-tuan dan puan ya. Baca surah Al-Waqiah. Kenapa saya kata macam ni tuan-tuan dan puan? Sebabnya ya, saya nampak yang banyak ente seminar hari ini, minta maaf, ini saya nampak lah ya. Kebanyakan kita dah umur dia 5 series, betul tak? Betul kan? 6 series, 7, 8, 9 series pun ada tak? Saya nampak tadi tu kan? Maknanya macam ni, umur kita tak panjang lagi dah, betul tak? Tapi yang muda-muda janganlah perasan saya muda lagi, lambat lagi mati, jangan. Tak tahu kan? Kita tak tahu siapa yang meninggal dulu. Tapi orang cakap bila umur kita yang dah 4-5 series ni ya, kita kena fikir seriously tentang alam yang lagi satu. Kita ni manusia hidup dekat 5 alam, tuan-tuan dan puan, betul tak? Setakat ni kita dah lepasi 3 alam. Kejap lagi masuk lagi 2 alam. Tuan-tuan dan puan tahu kan alam dia? Dia bukan alam manusia, orang tuan-tuan dan puan ya. Dulu mula-mula alam kita alam roh, betul tak? Dulu awal ni alam ni tak ingat dah tuan-tuan dan puan, harap tak ingat ya. Tapi kita pernah lalui. Second alam rahim, betul tak? Yang dalam perut mak tu 9 bulan 10 hari ya, tak lama. Siapa duduk alam rahim 4 tahun kan? Mana ada, dia dikejap je. Siapa ingat apa dibuat masa alam rahim, katakan? Tak ingat. Mak ingat, betul tak tuan-tuan dan puan? Dia tak ingat ya. Sekarang kita berada dekat alam yang ketiga. Alam apa? Alam dunia ya. Lepas ni kejap lagi, we don't know when, tuan-tuan dan puan. Kita masuk alam keempat, alam barzakh. Kemudiannya alam kiamat. Alam kiamat yang permanen, tuan-tuan dan puan. Ini semua orang cakap tak permanen, betul tak? Cumanya kita risau kalau kita tak buat preparation yang betul pada alam ketiga, nanti alam keempat dekat yang kelima ni kita susah, betul tak? Sebabnya yang 3 alam ni kita dijaga dengan baik. Kalau susah ada yang boleh bantu kan. Tapi kat sini kalau kita tak buat preparation betul-betul, kita susah. That's why bagi mereka yang fikir serius tentang kehidupan yang lagi satu, saya minta satu je pagi ni, tolong hafal surah Al-Mulk. Tak kira lah berapa umur kita, tolong hafal. Take it seriously. Why saya nak kita hafal? Supaya boleh baca anytime bersahabat dengan surah Al-Mulk. Please tuan-tuan dan puan ya, malam-malam boleh baca surah Al-Mulk, fikirkan tentang macam mana kita harap surah Al-Mulk ni selamatkan kita ke alam yang satu kalau kita berbahaya alam kehidupannya.
Kemudian satu lagi kenapa saya minta kita hafal, tolong tuan-tuan dan puan-puan, tolong baca surah Al-Mulk, kemudian tadah tangan, doa kepada Allah. Ya Allah, saya percaya dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, surah ini boleh menyelamatkan orang daripada kena azab kubur, betul tak? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kalau ada manfaat dalam surah Al-Mulk yang baru saya baca ni, kalau ada berkat, kalau ada pahala, kalau ada maghfirah, tolong Ya Allah, jangan masuk ke dalam baggage saya, tapi tolong pas Ya Allah segala manfaat tu kepada siapa? Kepada arwah ibu, kepada arwah ayah yang telah kembali ke rahmatullah. Mana tahu Ya Allah, dia dekat bawah tu dia tengah nak kena pukul dengan abang kad. Tahu tak abang kad siapa? Malaikat. Dia nak pendek je abang kad, kan? Kalau dia nak kena pukul, Ya Allah, saya nak tolong sampaikan Ya Allah, bagi mereka hidup mereka mudah. Sebab dulu masa kami kecil, Ya Allah, mereka jaga kami betul-betul. Sekarang mereka dah meninggal, mereka keserongan kat bawah tu, mereka terpinga-pinga. Mungkin mereka nak sangat dan kita dibantu. Dulu mak abah kita tolong kita tiap-tiap hari ke, sebulan sekali ke, setahun sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari kan? Betul tak? That's why kadang-kadang saya kata kalau kita ni pergi bersih kubur setahun sekali, kita baca Fatihah orang cakap setahun sekali, kita sampaikan sedekah setahun sekali, nampak sangat kita ni anak yang tak kenang jasa. Minta maaf saya cakap macam tu. Ingat ya, bila mak abah meninggal bukan putus everything, tuan-tuan. Mereka tu hidup lagi, cuma dalam alam lain. Kita boleh bantu tak? Boleh. Awaladun soleh yad'u lahu, anak ayah yang berdoa, doa mereka itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong berdoa dengan doa yang seperti yang saya nyatakan tadi. Baca surah Al-Mulk on behalf kepada arwah mak dan juga arwah abah yang meninggal, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jom kita mulakan surah Al-Mulk. Kita akan cuba mengkaji, ada berapa formula tuan-tuan dan puan-puan? 14 formula. Kita bahagikan penerangan kita hari ini kepada dua sesi. First half kita cerita 6 dulu formula, ya. Nanti baki dia tu kita akan habiskan, insya-Allah, ya. Saya tak tahu sama ada boleh habiskan ataupun tidak, sebab 14 ni banyak juga sebenarnya, but I will try my best, insya-Allah. So ayat yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca ayat ni sama-sama, boleh? Kita ambil berkat, kan? Sebab kita tahu kan ada pahala, ada berkat dalam ayat ni. Ya, cara kita baca mudah. Kita talaki boleh? Talaki. Mana talaki macam ni? Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikut ramai-ramai. Boleh, ya? Okey, tengoklah dalam buku tu ada nota dia. Depan ada ayat dia, ada dalam buku. Depan ni tak ada ayat dia, ya. Baik, mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh saya share sikit tak? Tadi dalam bacaan kita tu ada kesilapan kecil. Boleh, ya? Tadi saya dengar kita sebut, ada yang sebut biyadihil mulk, disebut biyadihil. Bunyinya bukan hil, bunyinya apa? Hil, ya. Yang kedua ada yang sebut biyadihil mulku, disebut. Bukan mulku, bunyinya mulku. Mim depan mu, bukan mim depan mu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga qadir. Ra yang hujung tu dia berada dalam keadaan nipis. Kalau kita belajar tajwid dia ada tebal nipis, tahu kan? Ra itu berada dalam keadaan nipis. Bunyi nipis macam ni. Qadir. Mulut kena buka. Tadi saya tengok semua mulut muka-muka masam. Qadir. Ya. Siapa yang muncung tu bunyi dia jadi tebal. Salah. Dia kena nipis. Tengok saya buat, ya. Qadir. Cuba try.
kena senyum, kena senyum. Okey, kalau senyum cantik ya. Baik. Mari kita teruskan ya. Hari ini sekali lagi saya katakan kita bukan cerita dimensi tafsir. Jadi saya tak kupas sangat asbabun nuzul ke apa, minta maaf ya tuan-tuan. Yang kita kupas apa? Personal relationship. Yang saya nampak macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan nak bagi tahu kita bahawa hidup kita ini akan menjadi mudah kalau kita letakkan segala kehidupan kita ini betul-betul di bawah biyadihil mulk. Di bawah, yadi itu maksudnya tangan tuan-tuan, tapi jangan terjemahkan Tuhan ada tangan macam tangan kita ya. Maksudnya ulama kata kekuasaan Tuhan. Orang hidupnya akan menjadi smooth, akan menjadi mudah kalau dia letakkan hidup dia di bawah kekuasaan Tuhan. Kenapa begitu? Sebab Tuhan bagi tahu selama ini saya akan layan setiap hamba saya, kehidupan dia itu dengan layanan yang sangat tinggi yang kita panggil sebagai tabarakah. Tabarakah itu apa maksudnya? Berkat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini kita hadapi satu problem. Apa problem dia? Problemnya mudah. Perkataan berkat itu dah jadi bahasa Melayu. Bila dah jadi bahasa Melayu, kan bahasa Melayu kita ni banyak kita import perkataan-perkataan luar, betul tak? Contohnya lah berkat, redha, syukur, kan tu semua bahasa Arab, betul tak? Bila kita import masuk ke dalam bahasa kita, sometimes kita menghadapi masalah lost in translation, lost in transition. Tahu tak? Kita dah tak faham apa maksud sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud berkah? Ini yang saya nak terang pagi ini. Berkah ini ulama kata an-numu wa ziyadah. Itu bahasa Arab dia. An-numu wa ziyadah. Numu itu maksudnya dia keep multiply. Tahu multiply? Dia akan berganda. Ziyadah pula maksudnya apa? Bertambah, tuan-tuan dan puan-puan. Itu maksud berkat. Kalau orang tanya tuan-tuan dan puan-puan, berkat tu apa ya maksud dia? Jawab seperti yang tadi. An-numu ya waz ziyadah, itu bahasa Arab dia. Dia multiply, dia multiple dan dia keep increasing, tuan-tuan dan puan-puan. Kebaikan dia sentiasa berterusan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang kita faham macam ni. Orang yang betul-betul ikut kata Al-Quran, ikut kata hadis, ikut kata Rasul ya, mereka betul-betul nak positionkan diri dia dalam kehidupan Al-Quran dan juga Rasul. Hidup mereka rugi tak? Takkan rugi. Dia sentiasa akan dapat berkah. Macam mana Tuhan layan berkah? This is best part, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tengok apa yang kita buat hari ini. Hari ini mungkin kita datang niat kita nak belajar tentang surah Al-Mulk, betul tak? Tapi Tuhan cakap, you bukan setakat dapat ilmu saja tak. I bagi you pahala, I bagi you berkat. You ada dosa, I akan ampunkan. Doa you tersekat, I akan makbulkan. Nampak tak? Buat satu benda tapi dapat banyak. Sebab berkat ni tuan-tuan dan puan-puan, sepel dia macam ni. 1 tambah 1 berapa? 10 ke atas. Nampak tak? Dia sampai infinity, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sepel berkah. Manusia selama ni kalau dia menjalani kehidupan dengan sepel yang dia selalu faham, kan manusia ni sepel yang dia faham apa? 1 tambah 1 berapa? 2. Betul tak? Memang kehidupan dia susah. I tell you, orang salam cakap kan? Betul tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya macam ni, kalau kita selama ni menjalani kehidupan dengan cara pemikiran saya akan dapat sesuatu disebabkan saya yang berusaha, nampak tak? Saya yang pandai, saya yang boleh buat. Orang macam ni dia akan dapat banyak problem. Sebab dia tak nampak yang Tuhan ada banyak masuk campur dalam kehidupan dia. Betul tak tuan-tuan dan puan? Bila dia lupakan Tuhan, Tuhan pun tak akan bagi berkat dalam kehidupan dia. Silap-silap Tuhan cakap 1 tambah 1, you buat ni, you buat yang ni, you fikir you dapat 2. Tak, you dapat negatif 10. Tuan-tuan dan puan pernah tak dalam kehidupan hadapi benda ni? Pernah tak? Tak pernah? Tak pernah? Ya Allah, ya benar ya, banyak kali. Kalau saya banyak kali tuan-tuan dan puan, saya ni orang cakap minta maaf lah, kita adalah bisnes kecil-kecil kan. Kita buat marketing A, marketing B, kita rasa boleh dah dapat contohnya 1000 contoh kan. Kita buat ikut kepintaran manusia tau. Kita rasa dapat banyak ni, sekali dapat RM10 tuan-tuan dan puan.
Nampak tak? Nampak tak? Ini yang kita rasa. Nampak tak? Rasa ilmu dah pandai. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tak ada doa tangan kepada Allah, bila kita semayang hajat, bila kita jaga kita punya semayang duha kan, kadang-kadang kan kosong tambah kosong, tak buat apa-apa. Tiba-tiba yang orang call, ustaz, saya nak ni ustaz, 10,000. Nampak tak? Ini yang saya katakan tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan layan kita dengan berkah. Mungkin ada ramai orang fikir, macam mana Tuhan boleh bagi begitu banyak dengan usaha yang sedikit? Kemudian Tuhan jawab, sebabnya mudah. Ini ada power. Saya ni banyak guna bahasa biasa ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Bukan saya kata nak downgrade or whatever, na'udzubillah min zalik. Tapi saya nak mudah kita faham ya. Tuhan cakap macam ni, ni ada power yang hamba tak ada. Namanya apa? Power tu apa? Jom tengok last ayat tu. Kulli syai'in qadir. I boleh buat everything. I tak ada limit. So kalau hamba I buat 1 + 1, kalau I nak bagi 10,000 boleh tak tuan-tuan? Boleh, sebab I ada power qadir kata Allah SWT. Kan dalam surah Yasin kita baca apa? Innama amruhu, sambung, ayakuna lahu. Yes. Apa maksud kun fayakun tuan-tuan dan puan-puan? Orang Syalam cakap ni nak mudah faham ya. Petik jari je tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Petik jari jadi, petik jari jadi, petik jari jadi. That's why kadang-kadang kita, anak kita tak belajar, pemalas, tiba-tiba dapat 10A. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Yes. Bila Tuhan kata I nak bagi dia 10A, bagilah. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Sebab anak kita rupanya rajin semayang itulah cerita dia. Kena faham sepet tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, nombor 2 tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita skip ya. Baik, kita baru tadi tahu bahawa Tuhan selama ini layan kita dengan penuh berkah ya. Tetapi Tuhan kata, walaupun saya melayan semua manusia dengan berkah. Maksud berkah dia tadi apa? 1 + 1, jawapan dia berapa? 10 ke atas. Betul tak? Maknanya buat sikit tapi dapat banyak. Tetapi Tuhan menyatakan dia ada syarat. Syarat bagi manusia tu, bila dia buat, walaupun benda tu sikit, walaupun benda tu kecil, dia kena ikut satu formula. Formula tu namanya apa? Jom kita baca dulu ayat dia, boleh tak? Jom kita baca ya. Jom kita baca ayat nombor 2 sampai ayat nombor 5. Saya baca dahulu. Ini terlebih berkat lah ni. Okey, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. 1, 2 mula. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ada satu kesilapan kecil ya. Saya dengar tadi ada yang baca walhayah. Dia baca macam tu. Wal ada lantunan. Nampak tak? Wal. Lam tu ada tak sifat lantunan? Ada tak? Tak ada. Sifat lantunan ni ada dalam ilmu tajwid, kita panggil apa? Qalqalah. Tapi huruf dia berapa? 5 je. Apa huruf dia? Dah mula lah tu. Dah mula tak hafal lah tu. Dah agak dah kan dah. Ni nak senang ingat nak tak? Kalau belajar tajwid dengan saya lah, siapa yang pernah attend seminar tajwid dengan saya bagi formula mudah ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Tu kalau kita hafal susah tau. Kita hafal macam ni. Qa, ta, ba, ju, den. Bahasa ni 9. Saya ni 9 ya. Ataupun terbalik pun boleh. Baju, den, qa, ta. Boleh ya. Jangan tambah. Baju dan kotor masuk washing machine, besok kering. Jangan ya. Banyak warna tuan-tuan. Itu cara mudah. Maknanya ada huruf yang melantun, dal, qaf dan sebagainya, tetapi lam tak melantun. Jadi kita kena baca wal hayah ya. Matikan betul-betul. Teruskan. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع
ارجع البصر هل ترى من فتور. Saya dengar ada yang sebut farji'il. Bunyi ini bukan L. Mana ada ain bawah tak ada ya, ain bawah ain. Jadi bunyinya farji'il ya. Kita kena sebut betul ya. Baik, teruskan. Summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a. وهو حسير. أولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Tadi saya dengar ada yang sebut macam ni, lisyayatin. Nampak tak salah di mana? Syayatin. Saya buat slow motion lah. Syayatin. Apa sebab bunyi dia syayau? Ya di atas ya, bunyi dia ya di atas ya lah. Mana ada ya di atas yau? Ya. Kita tahu dia panjang 2 harakat, tapi ya dia tu kena kekal sampai habis. Bunyi dia macam ni. Lisyayatin. Wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat apa yang Tuhan nak bagi tahu kita dalam ayat kedua sampai kelima. Apa lagi yang perlu kita buat bila kita baca ayat 2 sampai 5. Tadi dalam ayat nombor 1 Tuhan nak bagi tahu formula dia apa? Berkat. Betul tak? Siapa yang jalani hidup di dalam orang kata orbit, di dalam orang kata penjagaan Tuhan, dia letakkan betul-betul hidup dia, saya nak ikut 100% apa Quran cakap, apa Rasul cakap. Orang macam ni Tuhan akan layani kehidupan dia, bukan setakat dunia dan akhirat, tetapi selama-lamanya Tuhan akan layan dengan cara layanan apa tuan-tuan dan puan-puan? Dah, tadi dengar tidak ni? Ya, catat tak ni? Kau dah lapar tuan-tuan dan puan-puan? Ya? Macam mana Tuhan layan kita? Berkat. Kan dah cakap dah tadi formula nombor 1 berkat. Betul tak? Tuhan layan kita dengan kehidupan yang berkat. Macam mana Tuhan layan kehidupan berkat tu? Tuhan layan macam ni. 1 tambah 1 berapa? 10 kata. Makna kita buat kerja sikit ya, nanti Tuhan bagi yang lain banyak. Senang hidup kita. Tu cakap mudah dia. Hidup senang kat dunia, hidup senang di akhirat. Itu cara layanan Tuhan. Tetapi Tuhan request satu perkara kepada kita. Memang I akan mudahkan hidup kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu saja yang Tuhan minta. Masa kamu berusaha, yang 1 tambah 1 tu maksudnya usaha lah tu ya tuan-tuan. Masa kamu berusaha, pastikan usaha kamu itu kamu buat dengan keadaan ahsanu amala. Kamu kena pastikan. Memang kamu tak perlu nak buat banyak sangat kerja, tak perlu sangat. Tapi kepada pastikan masa kamu buat kerja tu, pastikan kerja itu menepati formula nombor 2. Ini formula nombor 2. Nombor 1 tadi berkat. Formula nombor 2, ahsanu amala. You must do the best, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nak buat cincai-cincai, tak boleh. Jangan fikir, ni Tuhan nak bagi tahu kita tuan-tuan dan puan-puan. Jangan fikir bila kita ini membawa orang kata dakwah, membawa ajaran Islam, kita berusaha untuk Islam, jangan fikir Tuhan confirm bantu semua benda akan settle. Tak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Tuhan cakap, kamu masa buat kerja, kami akan bantu, tapi kamu kena pastikan yang bab kita kena buat apa tuan-tuan dan puan-puan? The best. Bukan the best tuan-tuan dan puan-puan, the bestest. Ujung-ujung.
Saya tahu grammar salah ni, tahu dah kan, saja je tu ya. Tapi saya nak bagi tahu kena buat terbaik. Sebab Tuhan tak suka orang buat cincai-cincai. Tuhan tak suka orang yang buat tanpa perancangan yang cantik. Tuhan tak suka orang bila buat kerja Islam dia buat tak teliti. Dia tak buat formula yang terbaik. Dia tak buat dengan usaha yang paling bersungguh-sungguh. Tuhan tak suka, tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan sangat tak suka orang bila buat kerja ala kadar. Atau ala kadar, tuan-tuan. Itu that's why kenapa saya beritahu perkara ni, sebab ni macam ni. Kadang-kadang ada ramai orang fikir bila dia dah letakkan hidup dia dalam agama kan, dia percaya yang hidup dia akan dimudahkan, tapi kenapa hidup dia susah? Kenapa masih susah? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, masa kita berusaha, usaha kita itu masih belum lagi menepati ahsanu amala. That's why kita masih lagi susah ya. Saya nak bagi tu cerita tuan-tuan dan puan-puan ya. Cuba kita tengok manusia yang Tuhan suruh kita contohi. Siapa dia namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tu manusia yang Tuhan paling sayang, Tuhan paling jaga, Tuhan yang paling kasih, Tuhan paling protect. Itu pun manusia yang tahapnya macam tu pun, bila baginda berusaha, baginda akan do the best, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya kita baca masa Rasulullah SAW berhijrah, tuan-tuan dan puan-puan. Kan perintah hijrah ni siapa yang suruh? Rasul nak buat ke ataupun Tuhan yang suruh? Tuhan suruh, betul tak? Maknanya kalau kita boleh faham, kalau Tuhanlah yang suruh, maknanya selamat tak perjalanan tu? Confirm lah selamat, sebab Tuhan suruh mestilah Tuhan jaga, betul tak? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok sejarah Rasulullah SAW. Walaupun tahu ini arahan Tuhan, Rasulullah bukan orang kata jomlah kita jalan ni tu keluar. Tak, betul tak tuan-tuan? Rasul buat rancangan. Kan kita tahu, betul tak? Ikut jalan lain, ada pula orang yang mengcover Rasulullah SAW kan. Ikut jalan jauh sampai pula dekat Madinah, dipastikan jalan tu mudah nak masuk dan sebagainya. Lepas tu baru Allah SWT bantu. Kan ada beberapa waktu yang Rasul dah do the best, tetapi masa menyuruh dekat gua tu, tahu kan gua apa? Gua apa? Gua Hira, ya Allah. Aduh, nangis kan. Gua Hira tempat turun wahyu, tuan-tuan dan puan-puan. Dah mulalah ni. Lapar ni, saya tahu lapar kan. Dekat Jabal mana? Jabal Sur kan, betul tak? Kau confuse ni, kalau pergi umrah balik, dah mula lupa dah tu kan. Masa bersembunyi dekat tu, Rasulullah dah do the best tadi, tapi tiba-tiba orang kafir tahu, betul tak? Kan masa tu Allah bantu, betul tak? Iz yaqulu li sahibihi, dalam surah Taubah, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, betul tak? Sayyidina Abu Bakar masa tu nampak habislah kita kantoi, betul tak? Betul lah, sebab dah masuk dalam gua, tiba-tiba orang tu dah nampak dah nak masuk, betul tak? Tapi Rasulullah dalam gua tu relax je. Iz yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah bagi tahu dekat sahabat dia Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Apa maksud la tahzan? Aduh pula. La tahzan maksudnya don't worry, be happy. Nak bahasa mudah faham. Ni jangan sodeh, kalau mau dia sodeh, tak faham ya. Don't worry, be happy, kata Rasulullah SAW. Sebab apa? Innallah ma'ana, Tuhan akan protect diri. Kau tengok je lah, tengok macam mana. Kan kita tahu cerita dia, betul tak? Itu saya, tuan-tuan. Satu lagi saya nak beritahu tuan-tuan. Ini contoh supaya kita sentiasa buat kerja dengan standard, iaitu kena set high standard, iaitu ahsanu amalan. Dan di dalam hadis, dalam Rasul, di dalam sirah Rasul juga menunjukkan ada beberapa keadaan kadang-kadang apabila formula ahsanu amala ini tidak diikuti betul-betul, walaupun Rasul yang buat, kadang-kadang Tuhan belum lagi datangkan bantuan kepada Rasul. Contohnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Cuba tengok perang Uhud. Tengok perang Uhud tak tuan-tuan dan puan-puan? Rasul dah do the best, betul tak? Walaupun orang sikit kan, orang masa tu berapa ramai perang Uhud, tuan-tuan dan puan-puan? Dah lupa, dah lapar dah tu kan? Perang Uhud berapa ramai tentera Islam? Mula-mula 1000, lepas tu 300 berpaling tadah, betul tak? Tinggal 700. Lawan tentera kafir berapa ramai? 3000 orang. Ikut pemikiran siapa menang, siapa kalah?
Kafir lah menang ramai kan, orang Islam kalah. Tapi Rasul ni buat taktik, strategi very good tuan-tuan dan puan-puan. Saya baru ni masuk umrah bulan Ramadan itu kita tengok, kita nampak tahu kenapa Rasul pilih Bukit Uhud tu. Sebabnya mereka berada di keadaan yang tinggi, dia boleh cover everything tau, dia boleh nampak. Tetapi siapa menang dalam perang tu? Siapa menang? Kita nampak orang kafir menang, ya. Kenapa macam tu tuan-tuan? Sebab ada satu part grup sahabat dalam perang itu yang tidak menuruti ahsanu amalah. Mereka langgar perintah Rasul. Betul tak? Rasul cakap, hang duduk ramai-ramai kat sini, jangan turun whatever happen. Betul tak? Maknanya macam ni, duduk dalam ni dengar ustaz cakap whatever lah nasi lemak kat luar tu, jangan keluar. Contoh kan. Tapi ada sebilangan orang, ustaz nak pergi tandas, pergi makan kat belakang tu kan. Ni contoh. Tapi jangan risau lepas ni boleh keluar, ya. Maknanya jangan turun. Tapi ada juga yang turun ambil harta. Betul tak? Disebabkan mereka langgar formula nombor 2 ahsanu amalah. Pada waktu itu kita tahu ramai orang Islam yang telah dibunuh syahid. Kita tak sebut kalah, tapi kita nampak orang Islam banyak menerima kecederaan. Itu perkataan dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian Tuhan terangkan dalam ayat nombor 4, ayat nombor 5. Mungkin kita ni tak faham macam mana ahsanu amalah tu, ya Allah. Tuhan pun cakap dekat kita, cuba tengok langit. Cuba tengok langit. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Cuba tengok langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Kami cipta langit tu bertingkat-tingkat, ada 7 tingkatan dia. 6 yang kamu tak nampak, 1 je yang kamu yang nampak sekarang. Yang kamu nampak ni namanya apa? Langit dunia. Bukan awan ya tuan-tuan dan puan-puan. Ulama cakap langit ni sebenarnya angkasa raya. Yang kita buat tengok pakai sistem apa nama dia tu, mikroskop pula yang saya ingat. Mula lah ni domam. Apa nama dia tu? Stetoskop lagi teruk. Ya Allah, lagi parah pun. Apa perkataan dia? Teleskop. Pandai kan. Ada pula kita semua mikroskop, dia semua stetoskop. Stetoskop ni nak cek jantung lah tuan-tuan kan. Tahulah saya belajar agama, tapi tak saya tahu juga benda tu tuan-tuan ya. Nama dia teleskop ya. Tuhan suruh kita renung, Tuhan suruh kita jadi saintis. Cuba kamu tengok macam mana kamu cipta benda ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ni nak bagi tahu, bila kita tengok langit, kat mana ahsanu amalah je langit. Tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nampak ahsanu amalah ialah dia sebenarnya banyak. Tapi yang saya nampak ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Ahsanu amalah bila kita tengok bulan, bintang, planet ni tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan dah letakkan satu sistem. Planet-planet ni tak pernah tersilap. Planet ini merupakan makhluk Tuhan, betul tak? Mereka ni makhluk tuan-tuan dan puan-puan, dia orang tu bersikir gitu orang tu ya. Tetapi bila Tuhan kata I bagi you ini, you punya siratal mustaqim, maknanya ini sistem kehidupan kamu. Apa sistem kehidupan bumi tuan-tuan dan puan-puan? Dia kena pusing matahari selama berapa lama? 365 hari. Betul tak? Kena pusing tu pula, dia jalan dia bukan macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena ikut orbit. Dia ada track dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan masa dia berpusing tu, dia boleh berhenti tak tuan-tuan? Boleh berhenti tak? Tak boleh, betul tak? Kalau dia berhenti, maknanya kejap lagi malam ada tak? Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? So selama ni kita rasa lah bumi tu, bumi yang kita duduk ni, dengan kita siapa lagi taat kepada perintah Allah? Bumi lagi taat. Sebab bumi bila diberikan siratal mustaqim, dia ikut betul-betul, tak pernah tersilap, tak pernah ke depan, tak pernah ke belakang tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan suruh kita tengok supaya kita memahami. Itu ahsanu amalah. Itu ahsanu amalah. Bila diberikan tugas, mereka itu tak pernah langgar. Dan mereka pula langit-langit tuan-tuan dan puan-puan, kegunaan dia bukan 1-2 je. Kalau kita tengok langit tuan-tuan dan puan-puan, dia ada banyak fungsi, betul tak? Langit ini sistem perlindungan, kan? Sistem komunikasi, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Yang kita nampak mata kita nampak langit tu turun hujan, betul tak? Itu yang kita nampak. Tapi bagi orang yang mengkaji lebih lanjut, farji'il basara, itu ayat dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia kaji. Dia selesai tengok, dia akan nampak masya-Allah tabarakallah. Mereka akan nampak macam mana maksud ahsanu amalannya Tuhan. Tuhan buat satu perkara tapi banyak fungsi.
Langit kita ini ada sistem perlindungan, dia lindung kita daripada komet-komet. Kan kita tahu kan, belajar sains dulu, dia ada sistem komunikasi. Tak pernah kita terfikir, tuan-tuan dan puan-puan, zaman dululah kita boleh telefon kawan kita yang dekat Masjidil Haram tu, kita berborak rasa macam kat Somalah je kawan kita. Betul tak? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Yes, rupanya dekat langit yang kita tak nampak ni dia ada sistem wave. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kita tak nampak tapi Tuhan buat. Tapi orang yang buat farji'il basara, orang yang kaji, mereka akan jumpa perkara-perkara ni. Sistem komunikasi, sistem pengairan air kita macam mana dibersihkan balik, sistem kestabilan, kan udara tuan-tuan dan puan kan ada udara, betul tak? Sistem kestabilan. Ini semua Tuhan berikan kepada kita supaya Tuhan suruh kita fikir. That's why kadang-kadang dalam setengah kuliah tafsir saya banyak bagi tahu, nak faham Quran ni sebenarnya dia bukan dalam masjid. Kalau nak faham Quran, dia bukan dalam masjid. Dia kena keluar, dia kena jalan, dia kena pergi, dia kena renung. Sebab ayat ni cerita tentang langit. Duduk masjid nampak tak langit? Tak nampak kalau nak buat. Dia kena keluar. Kita kena hantar anak kita belajar sains. Nampak tak? Baru dia faham. That's why siapa yang hantar anak-anak masuk sekolah sains, cakap dengan dia, hang sebenarnya jadi ustaz. Faham tak? Nampak tak? Sebabnya ustaz yang mengkaji bab ayat yang macam ni, yang kita sebut ayat kauniyat. Apa ayat dia? Ayat kauniyat. Ayat kauniyat ni maksudnya ayat-ayat penciptaan. Orang yang kaji selalu bukan ustaz-ustazah. Yang banyak mengkaji penciptaan ni orang yang belajar science stream, yang belajar bio, yang belajar fizik, yang belajar kimia. That's why selalu saya cakap, kalau orang panggil saya ceramah kat sekolah lah, sekolah-sekolah sains, saya selalu cakap, sebenarnya budak yang belajar sains, kalau betul lah niat dia akan lebih mudah kenal Allah daripada orang yang belajar agama. Sebab mereka banyak mengkaji ayatul manzurah. Kan ayat ni tuan-tuan dan puan, tanda-tanda Allah itu ada. Ayat ni ada dua tuan-tuan dan puan. Yang pertama ayatul maqru'ah tu Salib. Ya, saya nak tulis domam lah surah kan. Yang pertama apa? Ayatul maqru'ah. MAQRUAH. Ya, ayat-ayat Tuhan yang dibaca. Maqru'ah tu daripada Qur'an. Qur'an ni baca. Apakah dia ayatul maqru'ah? Quran yang kita baca sekarang. Nak kenal Allah boleh melalui ayatul maqru'ah. Tetapi ada ulama cakap lagi, ada satu lagi ayat-ayat Allah, maknanya tanda-tanda nak kenal Allah. Ingat ya, ayat ni maksudnya apa? Tanda ya. Kalau nak kenal Allah ada satu lagi ayat namanya ayatul manzurah. Itu nombor 2. Manzurah ni maknanya benda yang kita boleh tengok. Kita boleh tengok nanti kenal Allah. Kita boleh tengok apa dia? Bumi, langit, anak kita belajar sains. Kalau dia tengok, dia kaji sampai anak kita jadi doktor, bila dia kaji kuman, bila dia kaji jantung dan sebagainya, dengan niat nak tengok macam mana hebatnya Allah SWT mencipta manusia. Orang macam ni silap-silap, dia orang lagi rajin nak sembahyang malam daripada orang yang belajar agama. Sebab dia kaji sendiri secara live penciptaan Allah SWT yang menyebabkan mereka akan menjadi lebih kagum. Tuan-tuan dan puan yang ada anak belajar sains, nasihatkan mereka macam tu ya. Cari Tuhan masa belajar sains. Itu dia ya. Baik, teruskan. Ayat 5 dah. Ya, ayat 6 pula tuan-tuan dan puan. Jom kita tengok. Formula nombor 3. Saya cuba cepatkan, saya takut tak sempat ya, sebelah tadi ya. Formula nombor 3. Adakah lifestyle kita selama ini ke arah berkah? Ayat 6 sampai 8. Minta maaf ya, kita skip bacaan sebab kalau baca nanti takut tak sempat ya. Baik. Ayat 6 sampai ayat 8 ini menceritakan tentang neraka. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam bi'sal masir idza ulqu fiha sampai habis. Di sini tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan nak beritahu kita macam ni. Kita tahu bahawa kehidupan kita ini Tuhan hayati dengan formula nombor 1. Apa formula dia tadi? Berkah. Tetapi Tuhan pun cakap kat kita, ya, walaupun kamu kena buat kena kerja sikit ya, tetapi pastikan kerja kamu tu ikut formula nombor 2. Apa formula dia? Ahsanu amala. Kemudian Tuhan bagi tahu lagi, kadang-kadang ada sesetengah manusia
Mereka ini dah buat kerja mereka dengan keadaan ahsanu amalah, tetapi result dia masih belum dapat lagi result berkah. Maksudnya macam ni, ada yang dah usaha bersungguh-sungguh tapi hidup masih susah. Nampak tak? Ada ramai orang macam tu ya. Rupa-rupanya Tuhan cakap mereka langgar formula nombor 3. Formula nombor 3 tuan-tuan dan puan-puan ya, ni dia. Alam ya'tikum nazir. Ayat nombor 8 tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita bicarakan sekarang ayat nombor 6 dan ayat nombor sampai nombor 8. Mereka langgar formula nombor 3, iaitu apa? Nazir. Nazir ni apa? Baiknya kita dah cerita. Maknanya macam ni, mereka ni usaha bersungguh-sungguh tapi cara kehidupan mereka tidak selari dengan cara kehidupan formula nombor 3, iaitu formula Nazir. Nazir ini maksudnya peringatan. Kejap lagi saya cerita. Baik, maksudnya macam mana? Tuhan bagi tahu begini, nanti hari kiamat ada sebilangan umat yang kami sayangi, tetapi mereka ni masa hidup kat dunia mereka degil. Degil ni tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Al-Quran dia kufur. Bukan kufur tak? Kapi ya? Ramai orang fikir kafaru ni, kufur ni orang yang tak sembah Tuhan dia. Betul tak? Perkara tu betul ya, tetapi kita perlu faham maksud kufur yang lain adalah orang yang kufur nikmat. Dia ada dua maksud. Satu, orang tak sembah Tuhan. Satu lagi, orang yang kufur nikmat. Dan Tuhan bagi tahu kita awal-awal, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Orang yang kufur kepada Tuhan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita fikir bila kita ni dah Islam kita tak kufur. Nampak tak? Mungkin kita ni semayang, tetapi kehidupan kita ini kebanyakan kita jalani dengan keadaan apa? Kurang bersyukur. Sebab lawan kufur adalah syukur. Kan ada ayat dia? Apa ayat dia? Lupa lah. Romang mulalah dia punya ingatan dia tu dah kurang sikit kelajuan dia. Apa ayat dia? Syakartum. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. La in syakartum, kata Allah SWT, kalau kamu bersyukur kami bagi banyak, la azidannakum. Wa la in kafartum. Nampak tak perlawanan? Syakartum kafartum. Syukur lawan dia apa? Kufur. Bagi orang yang kufur nikmat, kami layan dia dalam keadaan layanan yang teruk. Siapa yang hidup dalam keadaan mereka ini kufur nikmat, mereka ni tak banyak bersyukur kepada Allah. Bila mereka dapat nikmat, mereka fikir nikmat yang mereka dapat itu hasil usaha mereka sendiri. Ini kesilapan kita sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ni bukan saya cakap. Perangai orang yang kufur nikmat ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Fajr. Siapa hafal surah Al-Fajr? Tolong kat tangan. Agaklah ustaz orangnya ni. Ya. Dalam surah Al-Fajr juz 30 ya. Wal fajr wa layalin ash ya. Dalam tu ada satu ayat, dua ayat minta maaf, ayat nombor 15 dengan 16. Kan balik akan tengoklah ya. Saya beritahu dulu. Ayat 15, ayat 16. Ayat ini memberitahu macam mana perangai orang kufur nikmat. Dan inilah perkara yang ramai orang buat tanpa mereka sedar. Ya, dan perkara ni yang kita kena aware, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok balik kehidupan kita, adakah selama ni mentaliti kita ni syukur ke kufur? Kata Tuhan, fa'ammal insan iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Pernah dengarkan ayat tu? Yes. Ada sebilangan manusia bila kami uji dia, Tuhan uji sebenarnya. Fa'akramahu wa na'amah, kami bagi ujian dalam keadaan hidup mereka senang, hidup mereka mulia. Wana amah, kami bagi banyak nikmat kat mereka. Kerja sikit tapi kaya, kerja sikit mudah ya, kerja sikit anak semua berjaya ya. Mereka cakap apa? Fayaqulu rabbi akraman. Mereka fikir, ya Allah sedang muliakan saya, ya hidup saya ini berada di dalam keadaan siratal mustaqim. Mereka fikir. Sebenarnya Tuhan cakap tak. Nampak tak? Tak tentu, kata Tuhan. Kemudian ada satu lagi orang, wa amma iza mabtalahu rabbuhu. Ada juga orang yang diberikan ujian oleh Allah. Kali ini ujiannya ujian kesusahan. Faqadara alaihi rizqahu. Betul tak? Rezeki mereka disempitkan, hidup susah.
Ya, orang lain ada rumah, dia nak beli rumah susah, kerja kuat tapi rezeki masih lagi tak cukup-cukup. Lalu mereka kata apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan sedang menghina kehidupan saya. Tuhan sedang susahkan kehidupan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukankah selama ini itu sepe yang kita faham, betul tak? Bila hidup senang kita rasa Tuhan suka, betul tak? Bila hidup susah kita rasa Tuhan tak suka. Kata Tuhan, kalla. Tidak sekali-kali. Jangan fikir bila hidup senang kami suka. Jangan fikir pula bila hidup susah kami tak suka. Sebab Tuhan cakap, orang yang kami suka dan kami tak suka, dia bukan bergantung pada harta, dia bukan bergantung pada tahap kesusahan ataupun kesenangan. Dia bergantung kepada orang itu ketika dia senang ataupun susah, dia baik dengan kami ataupun tidak. Itu bergantung dia. Nampak tak? Kalau orang senang dia masih baik dengan kami, itu maksudnya akraman. Kalau orang susah tapi dia sentiasa ingat kami, dia tak mengeluh, dia tak menyalahkan, dia tidak, orang kata, dia tidak putus asa, orang macam ni akraman. Tetapi kalau orang yang senang, dia lupa kami, dia lupa nak baca Quran, dia lupakan Rasulullah SAW, rumah depan masjid tapi tak datang masjid, orang macam ni walaupun nampak senang, bagi Tuhan, Tuhan suka tak? Tak suka. Ada orang yang susah, tuan-tuan dan puan-puan, hidup susah, anak pakai baju, orang cakap tu ialah pakai baju dia, kita nampak hidup dia susah, tapi kalau hati dia sentiasa orang cakap ingat Tuhan, Tuhan suka tak orang macam ni? Suka. Itu sefer yang Tuhan nak bagi tahu, iaitu syukur ataupun kufur. Dan Tuhan kata berhati-hati tengok kehidupan kita selama ini, sebab orang yang kufur tengok layanan dia. Cuba kita kembali kepada ayat tadi, walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Orang yang kufur nikmat, orang yang tak percaya kami, mereka tak rapat dengan kami, mereka ini kami akan masukkan ke dalam neraka. Wa bi'sal masir. Mereka ini kami akan sampaikan ke kampung halaman. Masir itu maksudnya tempat kembali. Maksud tempat kembali itu kampung halaman, tempat yang paling teruk. Maksudnya neraka. Lalu Tuhan pun describe. Kenapa Tuhan describe? Supaya kita nampak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam surah ni, surah Al-Mulk kan, sebelum surah Al-Mulk, nama surahnya surah Tahrim. Ya, ingat ya? Sebelum Mulk, surahnya apa? Tahrim. Dalam surah Tahrim, Tuhan dah peringatkan kita, Hu anfusakum wa ahlikum nara. Kamu perlu jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada termasuk dalam neraka. Cuba cek balik anak cucu kita, orang yang kita sayang kat rumah tu, lifestyle dia suka Quran ke suka TV? Cuba cek balik. Itu maksud kata Allah SWT ya. Ada orang yang cek, tapi ada ramai orang yang lupa nak cek. Lalu kepada orang yang lupa ini mungkin sebab mereka rasa kiamat tu nothing, mungkin mereka rasa hidup mereka lama lagi, mungkin mereka rasa Quran ni orang cakap low priority. Tuhan nak bagi peringatan yang lebih intens. Tahu intens? Tuhan bagi tahu apa yang kami layan nanti kepada orang yang lupa kami. Tengok macam mana layanan dia. Iza ulku fiha. Mereka bila masuk neraka, saya baca dulu saya takut tuan-tuan. Mereka ni bila kami masukkan dalam neraka, kami bukan masuk dalam keadaan yang senang-senang. Jemput masuk neraka tak, tuan-tuan dan puan. Tuhan cakap macam mana? Ulku fiha. Kami paling mereka dalam neraka. Malaikat ni, neraka ni macam orang cakap macam lubang, tuan-tuan dan puan. Dia sebab kita doa, jauhkan kami daripada termasuk dalam kufarin nar. Kufarin nar ni maksudnya apa? Lubang neraka. Maknanya neraka tu kat bawah, syurga tu kat atas, subhanallah. Nanti malaikat masa ambil kita tu, saya nak bagi contoh ya. Ini belajar tafsir, minta maaf ya. Belajar tafsir kena macam ni, baru kita rasa takut. Kalau tidak selama itulah kita tahu tapi tak rasa takut. Tuhan cakap iza ulku fiha. Bila kami baik ni nak bagi tahu. Perkataan ulku tu diambil daripada perkataan laqiyah. Laqiyah ni maksud macam ni. Ni saya nak tunjuk, jangan kata saya ni ganas, tak nak tunjuk. Ya, ni saya pegang something. Ni contoh malaikat nanti pegang kita nak masuk neraka kan kat bawah tu kan. Ni ulku. Itu maksudnya apa? Ulku. Sakit tak kalau kita cempak macam tu tuan-tuan? Ada ramai orang fikir dia masuk neraka ikut tangga tu pelan-pelan. Jangan harap tuan-tuan dan puan. Nanti masuk neraka ikut lift kot, tekan nombor 3 kan? Tak tuan-tuan dan puan. Dia balik.
Masa kena baling tu Tuhan tak harap. Cuba baca ayat tu. Sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Dia akan dengar menjerit. Syahid tu menjerit, tuan-tuan dan puan. Lepas tu tafur. Tahu tafur? Tafur tu maksudnya menggelegak. Sampai kat bawah tu kita menggelegak, tuan-tuan dan puan. Tafur ni kalau nak mudah faham lah perkataan tafur ni. Tuan-tuan dan puan masak nasi kan kat rumah kan. Kan masa nasi dah masak, tengok tak yang dia itulah tafur, tuan-tuan dan puan. Itulah tafur ya. Menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghais, nak meletup neraka pada waktu tersebut. Kullama ulqiya fiha, this is the best part, tuan-tuan dan puan. Dah semua muka pucat, dah ni saya risau ni ya. Relax, kita tak masuk ke neraka ya, relax ya. Ni nak bagi dulu kefahaman, bagi rasa, tuan-tuan dan puan ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alhum khazanatuha. Ini saya baca ayat ni ya, tuan-tuan dan puan. Kullama ulqiya fiha, setiap kali malaikat baling, kan masa nak baling tu ramai beratur, betul tak tuan-tuan dan puan? Ramai beratur. Masa tu malaikat sempat tanya dah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alhum khazanatuha. Masa tu malaikat tanya, ni contohlah. Contoh ni Kak Esah ni nak kena baling ni kan. Ada pula rasa Kak Esah lah. Ni yang lain lah. Abang Ali. Ada pula rasa Abang Ali pula kan. Lain lah. Richard. Richard tak ada kan kat sini kan. Nasib baik Richard tak ada. Ni kan marah lah dia. Tak sebut nama saya maksud aku. Tak ya. Setiap kali Kak Esah ni nak kena baling tuan-tuan. Kak Esah lagi ya Allah marah lah. Okeylah Richard ya. Okey. Nak baling Richard ni tuan-tuan, dia ada temu duga. Malaikat yang nak baling ni dia buat temu duga tau. Satu soalannya, alam ya'tikum nazir. Itu ayat dia, saya tengah baca Al-Quran ni, ayat dalam ni ya. Cuma saya gambarkan supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak apa yang Tuhan cerita. So malaikat cakap, alam ya'tikum nazir. Dia tanya tu soalan dia. Dulu masa kau kat dunia, lu tak ada orang ke yang bagi tahu benda bahaya ni kat kau orang? Itu maksudnya alam ya'tikum nazir. Maknanya malaikat tahu benda tu bahaya kan. Malaikat pun confused. Kau orang dah tahu benda ni bahaya, kenapa kau orang masih kat sini? Nampak tak? Malaikat pun pening tuan-tuan dan puan. Nazir ni maksudnya ada tak orang yang bagi peringatan. Peringatan ni dua tuan-tuan dan puan. Satu Al-Quran, yang kedua Rasul. Betul tak tuan-tuan dan puan? Satu Quran, kedua Rasul. Tengok, tak tahu tak apa jawapan Kak Esah tu? Kak Esah lagi, ya Allah marah lah tu. Okey. Apa Richard? Tuan-tuan dan puan, this is the best part. Kenapa Allah SWT letak dialog, sampai dialog letak dalam ayat Quran? Sebab Tuhan nak bagi tahu kita mudah ya. You dah tahu dialog ni, you mesti pastikan kehidupan you, jangan nanti you yang akan sebut dialog tu. Betul tak tuan-tuan dan puan? Itu maksud dia ya. So ini dialog dia. Tengok apa jawapan Richard ya. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. Tiba-tiba Richard pandai cakap Arab kan. Ya. Whatever lah, ni ayat Quran tuan-tuan ya. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa kunna ma nazalallahu min syai'in antum billahi fi dhalalin kabir. Baik, Richard cakap macam ni. Tahu dah. Apa maksud bala? Bala tu maksudnya apa? Bahkan kan. Bahkan tu maksud I dah tahu dah. Qad ja'ana nazir. Dah ada dah Quran, apa? Rasul. Dah ada dah ceramah, seminar, surah Al-Mulk, seminar tu, seminar ni. Semua dah ada. Dah ada dah ustazah yang bagi peringatan. Dah ada dah YouTube. Betul tak? Semua dah ada. Qad ja'ana nazirun. Tapi apa yang kami buat? Fakazzabna. Dulu ada kawan kami nama Kak Esah. Ambil Kak Esah ni yang baik punya version. Dia ajak kami datang ke seminar. Apa nama dia? Sejuta berkah. Lalu apa kami kata? Fakazzabna. Malaslah Esah. I ada nak pergi naik Delhi ini jalan dengan cucu I. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Itu maksud fakazzabna. Dah ada Quran dekat rumah, kita pun cakap susahlah faham Quran ni, ustaz-ustazah boleh lah. Yes, itu maksud fakazzabna. Maknanya mereka buat tak tahu dengan nazir. Nazir kan ada dua, saya cakap Rasul dengan Quran. Itu tak teruk tuan-tuan dan puan, itu okey lagi. Tapi ada yang lebih teruk. Yang lagi teruk macam ni perangai dia. Wa kunna ma nazzallallahu min syai'. Ini yang paling teruk. Kenapa saya cakap macam ni tuan-tuan dan puan? Sebab saya dah banyak ceramah. Saya dapati kadang-kadang ada sebilangan orang Islam kita, dia buat yang nombor dua. Yang nombor satu okey lagi tuan-tuan dan puan. Nombor satu tu maksudnya mungkin kadang-kadang dia tak datang seminar tapi dia hantar wakil.
Faham tak wakil? Ni ramai wakil lembaga wakil kan? Kan? Dia tadi drop by, lepas tu kan dia balik kan? It's okay lagi, very good tuan-tuan dan puan. Tapi ada orang macam ni tau. Ma nazalallahu min syai'. Dia cakap macam tu. Maksud ma nazalallahu min syai' ni maksudnya macam ni. Mereka fikir Quran dengan hadis itu nothing. Tahu tak? Nothing. Mereka fikir benda tu nothing lah. Apa ni ustaz saya cerita neraka syurga. Come on. Kita ni hidup kat dunia, kita kena ni lah. Kan ada orang macam tu, betul tak tuan-tuan? Yes. Mereka fikir Quran ni nanti. Mereka fikir Quran hadis ni low priority. Nantilah dulu kita cari duit lah. Nanti dah tua-tua nanti belajar lah Quran. Yes. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf, cuba tengok sekeliling kita. Ada ramai yang mengaku Islam, tapi bagi mereka Quran dengan hadis low priority. Bila banyak ustaz-ustazah cakap, dia cakap macam ni tau. Bila banyak ustaz-ustazah peringatkan mereka kata, itulah nak jadi Tuhan lah tu, menghukum orang ni. Yes. Kita bukan nak menghukum orang, kita nak peringatkan. Sebab kita pun takut kalau you nanti, kalau you tak tahu benda ni, you pun masuk kat situ. Ma nazallahu min syai'. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, mereka cakap, betul tak kau masuk neraka? Ya? Lepas tu tanya balik, yang kenapa kau masuk sini? Kata pun jawab balik, betul tak? Balik. Fa'tarafu bizambihim. Cuba tengok ayat seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Fa'tarafu bizambihim, ya. Fasuqal li ashabis sa'ir, dan seterusnya, ya. Saya dah terlebih dah ni, ya. Maksudnya adalah formula nombor 4 yang seperti yang saya katakan tadi. Rasul dan Al-Quran punca berkat. Kalau kita hadapi kehidupan dengan kehidupan yang ahsanu amala, tetapi kalau dia langgar formula nombor 4, iaitu Rasul dan juga Al-Quran, iaitu nazir yang saya katakan tadi, bagi mereka ini Tuhan tetap tidak akan bagi berkat. Mungkin Tuhan senangkan kehidupan mereka di dunia, tetapi dengan niat biar mereka itu banyak nikmat, supaya biar mereka lupakan kami. Kan itu yang terjadi pada Fir'aun, itu yang terjadi pada Haman. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Yes, ya. Kita takut, jadi kita kena cepat-cepat sedar. Sebabnya Tuhan nak bagi tahu kita, perkara yang paling kita perlu hargai adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, ni nak bagi tahu, ya, nanti masa hari kiamat, kita masa tu akan begging. Tahu begging tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita akan beg Tuhan, ya Allah tolong bagi kami second chance, kami nak hidup balik dekat dunia. Kan ayat-ayat dalam surah Sejadah bagi tu macam tu kan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Betul tak? Rabbana, cuba sambung, absorna wa sami'na. Betul tak? Farji'ma. Ya Allah, kami dah dongar menyengit-nyengit tadi tu. Kami dah tengok tolong Kak Aisyah kena pukul dengan Fir'aun. Kak Aisyah pula marah dia kan. Richard kan. Kalau Richard kena pukul kat bawah tu, ni kami pula nak kena tolak ni. Kami begging, ya Allah, please ya Allah, absorna wa sami'na, please ya Allah, farji'na. Tolong ya Allah, farji'na, tolong kembalikan kami. Kami nak buat ya Allah satu ya, na'mal ya, nak buat amal soleh. Kami nak buat balik seminar sejuta berkah surah Al-Mulk tu. Masa tu bukan kami duduk bawah, kami yang ceramah. Ya, tak nak Ustaz Asraf dah, kami nak jadi penceramah. Ada katanya tu kan, nak buat baik. Ada satu ayat lagi tuan-tuan dan puan-puan, dia kata macam ni, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa. Tolong ya Allah, bagi balik kami hidup kat dunia. Kami kalau hidup kat dunia, kami nak buat satu benda je, nak banyakkan bersedekah. Tuhan dah bagi tahu kita rahsia bocor. Betul tak? Rahsia bocor. Apa rahsia Ustaz? Rahsia dia mudah. Tuhan bagi tahu kita benda yang paling bermanfaat kalau kita buat dekat sini, kat sana manfaat dia besar. Betul tak? Apa dia manfaat dia besar? Amal soleh dengan sedekah. Dah dengar ayat ni pempaham ialah tu kan ada tabung Rohingya, kan bercerita Rohingya tadi kan, pempaham ialah, faham kan? Faham tak?
Asyik baik faham ya. Jangan keluar duit biru ya, keluarlah merah ke hijau ke, betul tak? Oren ke kan. Pemfahamnya lah. Niatkan bukan nak tolong orang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selalu beritahu macam ni. Bila kita bersedekah, jangan kita fikir kita tolong orang, tak. Kita fikir kita tolong diri kita sendiri. Senang cerita, tuan-tuan dan puan-puan. Tentu cerita ya. Okey, baik, teruskan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya, kita cuba habiskan juga ya. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ini ayat 12, tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan pun bagi kita tahu kita conclusion. Conclusion, kalau kamu tak nak kena siksa, mudah saja. Jalani kehidupan dengan formula yang kelima, iaitu takwa. Yakhshawna rabbahum bil ghaib, itu maksudnya takwa, tuan-tuan dan puan. Yakhshawna rabbahum bil ghaib itu maksudnya apa? Orang yang takut kepada Tuhan dalam keadaan ghaib, dalam keadaan Tuhan, dalam keadaan orang cakap kita sorang-sorang. Macam itulah. Itulah dia maksud takwa ya. Takwa ni tuan-tuan dan puan-puan mudah. Bahasa Shah Alam, takwa ni maksudnya adalah Allah awareness. Itu maksud takwa. Kadang-kadang ada banyak maksud kan, kita tak faham kan. Saya bagi tahu yang mudah. Siapa tanya takwa tu apa? Mudah. Allah awareness. Kalau tak faham Allah awareness, mudah. Ada satu lagi maksud, CCTV. Salinnya lah tuan-tuan dan puan-puan. Maksud CCTV macam ni. Takwa ni maksud kita dapat rasa yang Tuhan perhatikan kita, walaupun kita tak nampak tu Tuhan. Dia sama macam kita kerja kat syarikat, kat tempat syarikat kita tu, bos tak ada tuan-tuan dan puan-puan, tapi dia pasang CCTV, betul tak? Siapa kat pejabat dia macam tu? Ada kan? Macam mana kita kerja? Sempat tak nak nganyam ketupat ke, nak buka Facebook? Sempat tak? Tak sempat. CCTV tu macam ni, baik, betul tak kan? Kita kena lahirkan perasaan macam tu. Walaupun bos gaib, tapi kita tahu bos ada. Itu maksudnya takwa. Baik, yang keenam. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Tuhan bagi tahu kita dalam ayat 13 dan juga ayat 14 ni, Tuhan nak peringatkan kita pula macam ni. Kawal pintu masuk keberkatan. Keberkatan hidup ini, ya, dia punya pintu masuknya daripada kita sebenarnya, iaitu kita buat ahsanu amala, kita ikut ke tidak nazir, kita jalani kehidupan dengan takwa ataupun tidak. Kalau kita dah bagi tahu tadi, ingat tak formula first tadi apa? Berkah. Second apa? Ahsanu amala. Yang ketiga, jangan lupakan nazir, kita dah bagi tahu kan. Yang keempat, kena jalani kehidupan dengan pemikiran takwa. Yang kelima, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jaga dua benda. Sebab kalau dua benda ni tak jaga, hancur hidup kita. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Jaga dua benda ni. Apa dia? Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Maksudnya adalah kalau kamu sembunyikan kata-kata kamu, itu maksud wa asirru qaulakum. Aw ijharu bih ni pula kalau kamu keluarkannya, kamu nyatakannya. Baik, apa maksud ayat ni? Senang ni tuan-tuan dan puan-puan. Wa asiru qaulakum ni maksudnya adalah apa yang kita fikir. Apa yang kita fikir. Kemudian awijharu bih pula apa yang kita cakap, apa yang kita buat. Tuhan kata semua formula berkah, takwa, ahsanu amala, nazir itu dia berpunca daripada dua ni. Apa yang kamu fikir, apa yang kamu cakap, apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, semua itu adalah doa. So hati-hati, jaga hati supaya dia tidak menjadi buruk hati. Jaga hati supaya ia sentiasa bersih hati. Ini tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita belajar agama. Maknanya Tuhan nak bagi tahu siapa yang hati dia bersih, semua akan jadi mudah. Siapa hati tak bersih, kan hati ni apa yang orang cakap punca utama, betul tak? CPU kita hati, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita cakap ni sebenarnya terjemahan daripada hati, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Yes, that's why Tuhan kata jaga-jaga wa asirru qaulakum, jaga-jaga awijharu bihi innahu alimun bizati sudur. Tuhan bukan setakat tahu apa yang kamu cakap, Tuhan tahu apa yang kamu fikir. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak macam ni.
dalam konteks kita belajar agama sekarang. Kan sekarang tak belajar agama, betul tak? Saya nak sampaikan satu saja pesanan. Orang kita, tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang suka belajar agama sekarang. Tetapi kalau mereka salah cari buah, kita takut pelajaran agama kita menjadi fitnah kepada diri kita sendiri. Apa salah buah tu? Salah buah tu maksudnya apa? Agama ni yang kita belajar semua-semua ni, belajar bahasa Arab, tafsir, semua-semua ni, dia nak halakan kita kepada satu saja buah dia, iaitu takwa yang kita cerita tadi. Ada ramai orang belajar agama, dia tak jumpa takwa. Nampak tak? Dia dapat banyak ilmu, tapi dia tak jumpa takwa. Apa bukti tak jumpa takwa? Minta maaf, kadang-kadang dia belajar ilmu agama, hati dia makin kotor dengan ilmu yang dia ada. Apa maksud hati makin kotor dengan ilmu yang dia ada? Minta maaf, kadang-kadang dia lebih banyak nampak salah orang lain berbanding salah diri sendiri. Kan itu yang kita banyak buat kadang-kadang, tak semua tapi kadang-kadang. Jumpa ayat ni kita nampak ayat ni orangnya punya perangai, ayat ni orang tua punya perangai, ayat ni orang munafiknya punya perangai, ni Abu Jahal punya perangai. Kita nampak salah orang. Bila kita nak nampak salah kita? Entah kita pun tak tahu. Minta maaf, saya selalu pesan perkara ni dalam mana-mana kuliah saya. Sebab saya takut sangat kalau kita belajar agama, banyak ilmu agama tapi makin sombong, makin jauh daripada Tuhan. Kita takut, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi itu harapan saya, ya. Sampai yang keenam ni, itu harapan saya. Bila belajar agama, hari ni kita belajar agama, tengok dulu dekat anfusakum. Kan tadi ayat macam tu, ku anfusakum. Tengok diri kita dulu. Bila belajar surah Al-Mulk, cari dulu mana kelemahan-kelemahan diri yang kita nak betulkan dahulu. Lepas tu, jangan tengok orang jauh-jauh, jiran ke siapa, jangan. Tengok siapa? Wa ahlikum. Tengok anak bini kita kat rumah tu. Tengok cucu-cucu kita kat rumah tu. Apa yang dia belek, apa yang dia baca, apa yang dia tengok, apa yang dia tonton. Adakah selama ni semua yang dia tengok tu dah menghala ke syurga ataupun tidak? Tengok betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan. And then we will know what to do. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Itu cerita dia, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah SWT, rasa dah lapar lah rasa, ya kan? Kita berhenti kejap, ya. Kita berhenti 15 minit boleh tak? Ya? Boleh, ya? Siapa tak dapat makan kan balik kan makan lah pueh-pueh. Janganlah risau, ya. Sebab saya rasa timing kita ni agak krem, banyak lagi. Best tak sofa dapat sesuatu tak? Alhamdulillah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berhenti, ya, saya ada sedikit pengumuman. Hari ini sebenarnya saya sangat gembira. Kenapa saya sangat gembira walaupun domam? Sebab hari ini saya nak melancarkan buku saya yang paling terbaru. Ni buku saya yang paling terbaru, tuan-tuan dan puan-puan. Umrah ke Langit, Umrah ke Laut. Ni buku paling baru ni. Baru hari Khamis saya tu cetak. Ya. Buku ni menceritakan tentang pengalaman saya buat umrah baru-baru ni bulan Ramadan. Perasan tak, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila buat umrah sebenarnya Tuhan nak masukkan kita dekat kem motivasi, betul tak? Tuhan cakap kalau hang ni takwa masih belum keluar, mari sini, datang kat tempat di mana Rasul pernah hidup, datang kat tempat di mana Al-Quran pernah turun. Tapi perasan tak, ada setengah orang bila dia datang ke sana, perangai masih tak nampak lagi Quran, tak nampak lagi Rasul, betul tak? Masih lagi semayang kat hotel, betul tak? Jadi itu nak cerita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cerita dalam buku ni pengalaman saya, apakah hikmah yang Tuhan ajar setiap kali kita ke lokasi mulia. Kenapa kita bertawaf, kenapa kita sa'i, kenapa kita pergi Bukit Uhud dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku ni, harga dia RM20. Tapi hari ni kita bagi diskaun RM20 je. Ada kat belakang tu, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, ya. Siapa nak dapatkan sign tanda tangan penulis lepas habis seminar, minta maaf, ya. Kemudian juga kita ada buku nombor 2, Mudahnya Ngaji Tajwid. Ni siapa nak belajar tajwid boleh dapatkan buku dia dekat belakang, sama juga harga RM20, kita bagi hari ni diskaun. Ya, dan ketiga pun kita ada buku, rasanya tuan-tuan dan puan dah dapat dah ni. Buku Benarkah Baca Quran Merangkak Dapat Pahala, insya-Allah, ya. Bukan tempat buku kat depan, kat belakang. Minta maaf, buku bukan dekat belakang, buku kat depan, tuan-tuan dan puan-puan, ya.
minta maaf. Cik baik kan belakang tak ada marah ustaz sekarang ya. Kemudiannya kita ada buku nombor 4, buku Adha. Yang ni buku cerita kita didik anak supaya dia lebih suka datang masjid berbanding pergi ke shopping mall. Buku ni pengalaman kami, tuan-tuan dan puan boleh dapat. Hari ni kita ada bagi diskaun. Satu buku RM20, tapi siapa dapatkan 3 buku RM50 ya tuan-tuan dan puan. Siapa dapatkan 4 buku ni kita bagi diskaun lagi RM60 ya. Jadi satu RM15 yang murah insya-Allah ya. Satu lagi tuan-tuan dan puan ni nak bagi tahu. Siapa yang nak belajar tajwid dengan saya, kita ada buat seminar tajwid luar biasa pada 17 dan 18 Disember ni tuan-tuan dan puan dekat auditorium Sirim Berhad. Tahu Sirim section 1? Kita buat dekat situ. 17 dan 18 kita akan buat seminar tajwid luar biasa mega. Ya, dulu yuran dia 280 2 hari. Seminar ni 2 hari tuan-tuan dan puan, bukan sehari. Tapi kali ni siapa daftar hari ni kita bagi diskaun RM90 dia seorang. Boleh daftar dekat luar tuan-tuan dan puan. Dalam seminar ni saya akan ajar A to Z tajwid. Tuan-tuan dan puan-puan bila balik seminar ni insya-Allah boleh ajar tajwid ke anak cucu. Itu kita bagi confirmation insya-Allah. Sebab kami akan ajar tajwid cara shortcut. Siapa nak datang boleh daftar dekat Rustia kami di luar atau boleh daftar dekat dia punya laman web tajwidluarbiasa.com insya-Allah. Sekian saja, kita berhenti sekejap. 11.35 kita akan masuk semula dan kita akan habiskan baki formula-formula daripada surah Al-Mulk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.